Sebelah. Ya. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وآله وأصحابه الكرام، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وإلى روح المغفرة والهداية. شيء لله ولهم الفاتحة. الحمد لله صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النفوس صلاة تسعدنا بها في جميع الدروس، وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم، وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين، وفقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وآتنا بفضلك أفضل الجهود عبادك الصالحين، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صلى الله وسلم عليه وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
قال العالم العلامة سيدي أبي البركات أحمد بن محمد الدبير المالكي الأزهري رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: ويلزم الإيمان بالحساب والحشر والعقاب والثواب والنشر والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والحور والولدان ثم الأولياء وبكل ما جاء عن البشير من كل حكم صار كالضروري وينطوي في كلمة الإسلام ما قد مضى من سائر الأحكام. Kata penyusun Al-Kharidah Al-Bahiyah fi ilmi al-aqidah Al-Imam Sayyidi Abil Barakat Ahmad Ad-Darbir rahimahullah ta'ala, katanya dalam bait yang ke-54, wa yalzamul imanu bil hisabi wal hasyri wal iqabi was thawabi. Terjemahan matanya, wajib ke atas tiap-tiap mukallaf beriman dengan kewujudan hisab, hasyr yaitu bergerak menuju kepada mahsyar, siksaan dan balasan baik, wal nashri was sirati wal mizani, wajib juga beriman dengan kewujudan an-nashr yaitu hidup semula, titian sirat, mizan yaitu penimbang amalan, wal haudi wal nirani wal jinani. Haud yaitu kalam Nabi Muhammad SAW, neraka-neraka dan syurga-syurga. Wal jinni wal amlaki thumma al anbiya, wajib juga beriman dengan kewujudan jin, para malaikat, seterusnya para nabi. Wal huri wal wildani thumma al awliya. Demikian juga wajib beriman dengan kewujudan para bidadari, kanak-kanak syurga, seterusnya para awliya. Wa bi kulli ma jaa 'anil bashir, demikian juga wajib beriman dengan setiap apa yang datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pemberi kabar gembira, min kulli hukmin sara kad-daruri, yaitu setiap hukum yang dinyatakan oleh baginda, apa sahaja yang datang daripada baginda telah menjadi seakan-akan perkara daruri. Wa yaltawi fi kalimatil islami, terkandung di dalam kalimat Islam yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ma qad madha min sa'iril ahkam, apa sahaja yang telah disebut dahulu, yaitu sekalian hukum-hukum daripada ilahiyat, nubuwat dan sam'iyat. Itu terjemahan yang ada dalam risalah ataupun kitab. Kata Imam Darbir rahimahullah ta'ala, wa yalzamul imanu bil hisabi. Ini masuk dalam kita punya kisim ataupun bahagian yang ketiga daripada perbincangan akidah awal, yaitu perbincangan tentang sam'iyat ataupun disebut juga dengan ghaibiyat. Jangan lupa ilmu akidah fardu ainnya yang awam terbahagi kepada tiga bahagian. Yang pertamanya ilahiyat, bicara ketuhanan, membincangkan tentang ma'rifatullah, mengenal sifat-sifat Allah, apa yang wajib baginya, apa yang harus baginya, dan apa yang mustahil atasnya. Seterusnya bahagian yang kedua ialah bahagian an-nubuwat, bicara kenabian, yaitu sifat-sifat yang wajib di atas diri para nabi dan para rasul. Masuk dalam kategori yang ketiga. Bahagian yang terakhir dalam bahagian ilmu tauhid yang fardu ain, yaitu perkara tentang berkaitan dengan sam'iyat. Kadang-kadang disebut juga dalam sebahagian kita tauhid dengan ghaibiyat. Samalah, dia merujuk kepada makna yang sama. Sam'iyat berarti perkara-perkara yang didengar. Ambil dari kalimat sama'. Perkara-perkara yang didengar daripada khabar Allah dan Rasul. Perkara-perkara yang didengar daripada khabar Allah dan Rasul. Itu makna sam'iyat. Kalau diistilahkan dengan ghaibiyat ambil daripada kalimah ghaib lah. Itu perkara-perkara yang tidak dapat dilihat pada pandangan mata di alam dunia ini. Perkara-perkara yang tidak dapat dilihat
dengan pandangan mata itu asal makna wahid, perkara-perkara yang tidak dapat dilihat, dipandang, dicerap dengan pandangan mata ataupun dengan deria fizikal di dunia ini. Kedua-duanya merujuk kepada makna yang sama. Cuma kalau kita bincangkan dengan lebih lanjut lah, dia ada sedikit umum khususnya dekat situ. Sam'iyat dia ada makna yang khusus bagi dia, ghaibiyat juga dia ada makna yang khusus bagi dia. Kadang-kadang tu bila sebut kata sam'iyat tak masuk beberapa perkara dalam ghaibiyat. Kadang-kadang bila sebut kata perkara-perkara yang ghaibiyat, kadang-kadang dia tak masuk beberapa perkara yang dibincangkan dalam sam'iyat. Tapi adapun di halnya secara umumnya dia merujuk kepada perkara yang sama lah. Kalau kita tak berani dahulu, kita gunakan atas makna yang am, maka ghaibiyat dan sam'iyat merujuk kepada perkara yang sama. Apa dia? Benda yang Nabi cerita, benda yang Allah cerita, benda yang perkara-perkara, peristiwa-peristiwa ataupun perbicaraan tentang sesuatu yang disampaikan oleh Allah dan oleh Rasul menerusi Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada bahagian ataupun tidak ada ruang untuk akal, tidak ada ruang untuk akal membahasnya, melainkan hanya menerimanya. Maksudnya kita tidak akan membicarakan ataupun menambah-nambah sesuai dengan kehendak akal ataupun penampakan akal, melainkan perkara tersebut ialah yang datang daripada sama, yang datang daripada Quran dan hadis Nabi. Jadi secara asasnya perkara sam'iyat ataupun perkara ghaibiyat merujuk kepada maklumat-maklumat, cerita-cerita, khabaran-khabaran yang datang daripada Allah, yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak dapat dijangkau oleh akal melainkan setelah diberitahu. Maksudnya benda ni bukannya kita berpandukan kepada akal. Dalam bahasa ayat kita tidak berpandukan kepada akal, kita berpandukan kepada apa yang Nabi sampaikan dan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Setakat itu. Yang lebih daripada itu ialah perbincangan ulama-ulama, sama ada dia dapat menerusi kasyaf, itu di luar pada perbincangan kita, ataupun dia dapat menerusi asar daripada para sahabat, ataupun daripada khabar-khabar yang lainnya. Yang itu dia bukan usul akidah, details benda ni lagu mana diperbuat daripada apa dan contoh sebagainya. Kalau tak datang, tidak wujud dan tidak sabit menerusi nas yang sahih daripada Quran ataupun hadis, maka dia bukan usul akidah. Adapun umum, secara umumnya tajuk yang besar kita bagi, contohnya seperti mana yang kita sebut dalam, contohnya seperti mana sirat ataupun seperti mana mizan, timbangan amal. Timbangan amal itu nanti kita bincanglah, dia sabit dengan nas Quran dan juga hadis Nabi SAW. Itu usul akidah. Itu usul akidah. Dia diperbuat daripada apa, bentuknya lagu mana, adakah macam yang ada di dunia ataupun tidak, itu bukan usul akidah. Itu masuk dalam forum lah. Kerana tidak ada nas yang sahih yang menyabitkan tentang apa unsur mizan tersebut. Mizan tersebut dibuat daripada rahmah ke perak ke berlian ke apa pada kita tak tahu. Yang itu kalau ada sebagian ulama yang menyabitkan, yang menyebutkan bahawasanya mizan ni contohnya diperbuat daripada emas contohnya, maka itu tidak wajib diimani. Nak terima, tak mau terima pun tak apa. Tapi beriman tentang mizan, iaitu peristiwa timbangan amalan menggunakan alat penimbang ataupun tidak, peristiwa timbangan amalan, dia merupakan satu akidah yang wajib diimani. Jadi dalam bab sam'iyah ni, dia punya skop dia kecil, dia punya tumpuan dia kecil, iaitu hanya menumpukan untuk awam lah. Untuk awam hanya menumpukan tentang perkara yang sabit daripada nas Al-Quran dan juga hadis Nabi. Ini yang wajib diimani. Adapun yang lebih daripada itu, famazada anhu, yang lebih daripada itu, maka itu terpulang sama ada diterima ataupun tidak. Nak terima pun tak boleh kata apa, selagi mana dia masuk dalam kerangka harus pada akal.
nak tolak pun tak ada masalah apa, selama mana dia masih lagi dalam kerangka perkara yang harus pada akal. Jadi perkara sam'iyah ni dalam bab akidah kita, dia terbina di atas dua kaedah lah. Dia terbina atas dua kaedah. Satunya perkara tersebut jaizah aklan. Ini kembali pada hukum akal lah. Walaupun kita katakan pada awal tadi hukum akal, akal tidak ada ruang ataupun peranan untuk menentukan ataupun mensabitkan sesuatu, menyabitkan ataupun menafikan suatu akal, tak ada ruang untuk. Sebab ini datang daripada Allah dan Rasul, dia merupakan khabar yang sadiq, menghasilkan yakin, maka wajib terima. Tetapi dia masih lagi berada dalam perkara yang harus pada akal. Dia masih lagi di dalam ruang kudrah Allah Subhanahu wa taala dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Selagi dia masih berada dalam tu, dalam daerah harus pada akal ni, maka dia boleh diterima. Satu, ni tahap pertama, kaedah yang pertama. Kemudian terbina di atas kaedah yang pertama ni, iaitu kaedah yang kedua, dia wajibatun syar'an ataupun dia wajibatun sam'an. Kadang-kadang sebagian ulama sebut wajibah syar'an, kadang-kadang ulama sebut wajibatun sam'an. Dia wajib berdasarkan kepada sama', artinya dia wajib berdasarkan kepada khabaran Allah dan Rasul. Dikembali kepada kita punya asas penerimaan kita terhadap sesuatu yang kita panggil ilmu. Dia datang daripada khabar yang sadiq, khabar daripada Allah Subhanahu wa taala yang qat'i tersebut, iaitu Al-Quran, dan khabar sadiq yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikuatkan dengan sokongan mukjizat. Maka dia diterima sebagai ilmu yaqin. Dia diterima sebagai ilmu yaqin. Maka kita ada dua peringkat lah yang kita kena faham. Yang pertamanya, perkara tersebut harus pada akal. Mungkin kadang-kadang perkara tersebut dia di luar daripada undang-undang ataupun kanun dunia sekarang. Tak sama benda yang ada, sistem yang ada di dunia sekarang ni dengan apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasul, perkara yang berlaku selepas dari kematian, dia tak sama mungkin. Tapi dia masih lagi tertakluk bahawa hukum akal, maka dia diterima. Satu, ini dalam bab terima, benda tu boleh jadi tak boleh jadi, dia masih lagi dalam daerah hukum akal. Kemudian datang dalil daripada syarak, khabar daripada Allah dalam Quran dan khabar daripada Nabi menerusi hadis sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan perkara tersebut akan berlaku. Mana bila khabar itu datang daripada Allah dan Rasul, maka wajib diterima. Dia bukan tadi boleh di tangga pertama ni, peringkat pertama tadi boleh diterima sebagai harus pada akal. Kemudian datang khabaran daripada Allah dan Rasul, maka dia jadi wajib diterima. Kerana telah datang pengiaan ataupun pengesahan daripada Nabi dan juga daripada Nabi dan juga Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik syariat, mengatakan bahawasanya perkara ini, sekian-sekian perkara itu akan berlaku, dan khabar Allah dan khabar Rasul mustahil dusta. Khabar Allah dan khabar Rasul mustahil dusta. Maka ini benda yang mengepung ataupun benda yang menjadi pagar yang mengawal perbincangan bahagian sam'iyat, supaya dia tak pergi lebih jauh. Dia dalam kolam tu je, dia dalam pagar yang kecil itu saja. Dia harus pada akal, dan dia juga merupakan perkara yang disampaikan oleh syarak. Dia mesti muafakat di antara dua ni. Kalau perkara itu tidak diterima oleh akal, contohnya perkara yang mustahil, maka dia tidak akan berlaku lah. Sebab hukum akal dia akan konsisten walaupun sampai ke alam akhirat. Benda yang wajib pada akal kita bincangkan, contohnya di dunia ni, Allah mustahil Allah menyalahi janji baik. Ni yang kita bincang di dunia. Akal kata dunia nampak benda tu, benda tu wajib pada akal, di akhirat pun dah berubah, dia takkan berubah. Sebab kalau berubah dia akan jadi qalbul haqaiq, dia akan jadi tidak akan, dia akan jadi terrosaknya kaedah yang disebutkan annal haqaiq kulli asya' anna haqaiqul ahadin inna haqaiqal asya'i thabitatun la tataghayyar. Bila mana berlaku perubahan haqaiq, perubahan hakikat, menunjukkan bahawasanya tidak ada perkara yang sabit, tidak ada perkara yang hakiki, dan tidak ada pemisah yang jelas di antara yang benar dengan yang salah. Itu akal tak terima. Maka dia mesti berada dalam ruang perkara yang harus pada akal, dan dia juga dilengkong, dia juga dikawal, dipagar dengan nas daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih.
yang sahih. Dan kebanyakan yang disebutkan dalam kitab akidah ialah perkara yang mutawatir datangnya daripada Nabi dan daripada Nabi. Walaupun hadis-hadis yang meriwayatkan tentang sesuatu isu itu kadang-kadangnya ahad, kebanyakannya ahad, tetapi maknanya benda tersebut Nabi sebut berulang kali kepada berulang orang. Maknanya itu mutawatir, peristiwa itu mutawatir diriwayatkan oleh para sahabat bahawasanya Nabi cerita dalam keadaan yang berbeza, dalam situasi yang berbeza dan dalam masa yang berbeza kepada individu yang berbeza. Maka ini perkara yang mengepung kedua-dua kaedah ini, dia jaizatun aqlan dengan wajibatun sam'an wa syar'an. Ini perkara yang mengepung dan menjadi pagar perbincangan sam'iyat. Yang lebih daripada kadar ini, maka dia bukan perkara yang wajib diimani. Yang lebih daripada kadar ini, maka dia bukan perkara yang wajib diimani. Itu benda yang kita kena faham. Jadi tak timbul, jangan bila mana sesuatu perbahasan yang lebih jauh dibincangkan, detail dan perincian yang lebih terperinci dibincangkan tentang sesuatu isu sama'iyat, maka dia sama ada kita terima tak ada masalah, sama ada kita tak terima tak ada masalah. Dia tidak mengganggu akidah, sebab dia details yang tidak datang secara sahih daripada Quran dan juga hadis. Kalau details itu datang dengan sahih daripada Quran dan hadis, dia ada masuk dalam pangkat tu, dia yang disebut dalam Quran dan hadis. Tapi kalau dia yang tidak disebut dalam Quran dan hadis, hanya perbincangan sahabat, hanya riwayat asar daripada sahabat ataupun yang disebutkan oleh alim ulama, maka dia tidak menjadi usul akidah yang wajib dipegangi. Boleh kita nak terima, boleh kita nak terima, dia masih lagi berada dalam peringkat harus pada akal. Ini benda yang kita guna faham bila mana kita masuk ke berbincang tentang perkara-perkara sama'iyat. Baik. Keduanya, perkara sama'iyat dan perkara ghaibiyat ini, maknanya secara am ialah perkara-perkara, peristiwa-peristiwa yang berlaku sebelum kejadian alam dan selepas kejadian alam. Perkara-perkara yang berlaku sebelum daripada alam dunia gitu, dan selepas daripada alam dunia. Ini dia punya maudhu' ataupun skop perbincangan dia. Tajuk-tajuk yang dibincangkan. Kisah kejadian alam, berapa hari Tuhan buat lagu mana, apa unsur yang dijadikan dan sebagainya. Benda-benda yang melibatkan perkara yang kita tidak lihat, tak ada siapa pun tengok daripada pihak awal, daripada pihak sejarah. Contohnya penciptaan langit dan bumi, penciptaan bulan dan matahari, termasuk juga penciptaan Nabi Adam daripada tanah dan sebagainya. Nabi sebut wa adamu lamun jadilun fi tinatihi. Adam itu masih lagi dalam bentuk lembaga tanah yang belum bernyawa. Dia masih lagi belum jadi daging, masih lagi dalam bentuk adunan tanah dan sebagainya. Itu juga masuk dalam perkara sama'iyat. Begitu juga dengan perkara roh dan sebagainya, benda yang di luar daripada dunia fizikal kita, baik sebelum, nisbah sebelum, juga nisbah selepas kehidupan manusia, iaitu selepas pada keluar rohnya daripada hidup dunia nanti. Maka itu juga masuk dalam perbincangan sama'iyat. Cumanya yang secara khusus yang kita bincang maudu' secara umum, tapi secara khususnya yang tidak disebut dalam kitab-kitab akidah yang membincangkan tentang perkara sama'iyat, secara khususnya dia mengisahkan dan membincangkan perkara-perkara yang berlaku selepas daripada kematian manusia, iaitu selepas daripada keluarnya roh seorang manusia daripada dirinya. Dengan makna mati daripada fahaman kita Ahlussunnah wal Jamaah ataupun Islam secara amnya, ialah keluarnya roh daripada jasad, berpindah daripada satu alam, iaitu alam dunia, kepada alam seterusnya yang kita panggil sebagai alam barzakh. Maka start daripada situlah, situ perenggan dia punya perbincangan sama'iyat itu bermula daripada situ, kalau selepas daripada kehidupan, selepas daripada alam dunia.
Maksudnya ketika mana dia tidak terikat dengan undang-undang dunia, undang-undang fizik kita. Cuma dalam kitab-kitab akidah dia menumpukan tentang yang selepas daripada keluar roh daripada jasad manusia. Sebab itu perjalanan kita yang seterusnya. Adapun perjalanan kita sebelum daripada kita masuk ke alam dunia ni, kita duduk di alam rahim ibu, kita duduk di alam sulbi Nabi Adam, kita duduk di alam roh dan sebagainya. Perkara tersebut tidak ditekankan ataupun tidak dijadikan tumpuan dalam perbincangan sam'iyah dalam kitab akidah. Sebab itu benda alpah dan kita tidak ada taklif tentang itu. Adapun selepas daripada kematian kita, itu pengembaraan dan perjalanan hidup kita yang seterusnya. Lepas pada keluar roh jadi apa, dalam kubur jadi apa, sampai dibangunkan pula daripada kubur jadi apa, sampailah masuknya ahli syurga ke dalam syurga dan ahli neraka ke dalam neraka. Itu yang menjadi fokus perbincangan dalam bahagian sam'iyat dalam ilmu akidah. Jadi yang nak membincangkan tentang Nabi Adam, yang nak membincangkan tentang peristiwa kejadian langit dan bumi dan sebagainya itu, yang itu sam'iyat juga, cuma dia bukan fokus utama perbincangan. Fokus utama perbincangan ialah yang berlaku selepas daripada mati seseorang manusia. Habis. Baik. Dalam matan Kharidah ni, Imam Dardir tidak menyusunkan mengikut kronologi. Dia tak susun ikut tertib. Apa jadi tak. Mungkin kerana keterbatasan untuk menyusun dalam bentuk syair, jadi tidak diletakkan mengikut susunannya. Jadi kita baca sini, kita bincang kat sini, tidak mengikut susunan lah. Tak ikut susunannya. Nak ikut susunan dia kena tengok dalam kitab-kitab yang lebih panjang dan lebih lebar perbahasannya. Qala rahimahullahu ta'ala wa yalzamul imanu bil hisab. Dan lazimlah, maksudnya dan wajiblah beriman, percaya, membenarkan. Beriman dengan maksud membenarkan, iman yang tasdiq. Wa yalzamul imanu ay wa yajibu tasdiqu bil hisab. Wajib lazim beriman, yakni wajib membenarkan hisab. Hisab kita terjemahkan dengan kiraan amalan. Kiraan amalan, pemeriksaan amalan kebaikan dan amalan baik dan amalan jahat di padang mahsyar. Ini yang ulama sebut makna hisab ialah tauqif Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mendiamkan hamba-Nya, meletakkan hamba-Nya di padang mahsyar, di satu ruang yang namanya, satu bumi yang namanya padang mahsyar, satu bumi yang disebut sebagai mahsyar, untuk dibentangkan amalan yang dilakukan di dunia dulu secara tafsir. Ini maksud hisab. Itu tauqifullah ta'ala ibadahu fil mahsyari ala a'malihim tafsilan. Mendiam oleh Allah Subhanahu wa taala, meletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan hamba yang di padang mahsyar untuk dibentangkan amalannya secara terperinci. Amalannya sama ada amalan berbentuk perbuatan, perkataan ataupun yang cepat. Dan bila sebut kata hamba ni umum lah. Jin, manusia, binatang dan sebagainya. Sabit dalam hadis-hadis binatang juga akan dihisab di padang mahsyar. Kambing yang menanduk kambing lain, kuda yang menendang kuda lain, unta yang melanggar unta lain dan sebagainya. Apa saja perkara yang berlaku dalam hidup, sesuatu yang hidup kepada sesuatu yang hidup, manusianya, jinnya dan juga haiwan-haiwannya, maka dihisab di akhir kiamat. Cuma hisab untuk binatang itu selesai setakat itu ialah dia tak ada masuk syurga, tak ada masuk neraka, melainkan beberapa haiwan yang Allah masukkannya ke dalam syurga. Tapi secara umumnya bila habis selesai daripada hisab mereka, haiwan-haiwan ni, kambing dan sebagainya, maka Allah Ta'ala akan memfanakan mereka semula kembali kepada menjadi tanah kembali. Itu yang disebutkan dalam hadis-hadis. Tengoklah dalam kitab-kitab hadis yang membicarakan tentang ahwal kiamat.
Adapun manusia dan jin, bukan setakat itu sajalah, lepas daripada hisab, maka barulah ditentukan sama ada dia ahli neraka dan ahli syurga ataupun ahli syurga dan sebagainya. Maka semua manusia dan jin akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan beberapa golongan yang dikecualikan daripada hisab. Ini yang disebut sebagai Mutaqa Ar-Rahman. Kalau dari istilah dalam kitab hadis disebut Mutaqa Ar-Rahman, kemerdekaan Allah Subhanahu wa taala. Maka arti kemerdekaan Allah Subhanahu wa taala ni orang-orang yang Allah lepaskan daripada hisab. Hisab berat. Depa ni masuk surga terus. Tak apa, maksudnya tak perlu melalui sirat dan sebagainya. Dalam hadis sebut sebahagian yang disebut dalam hadis iaitu jumlahnya 70,000 manusia di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana yang disebutkan dalam hadis sahih. Itu bukan 70,000 itu sajalah. Bahkan lebih lagi. Dalam hadis-hadis yang lain menceritakan bahawasanya Nabi meminta tambahan dan Allah mengizinkannya. Maka lebih banyak daripada 70,000 lah. Cuma dalam satu hadis Nabi sebut kata Allah memberikan kebebasan kepada sejumlah manusia, sejumlah 70,000 orang yang dibebaskan dan tidak dikenakan hisab di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kemuliaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hisab ni kiraan amalan lah. Kita terjemahkan secara mudahnya kiraan amalan ataupun pembentangan amalan. Amalan baik dan buruk dan sebagainya. Sini tafsirnya ini apa nama yang wajib kita imani ialah hisab. Tafsir ni terdapat dalam perincian terdapat dalam tafsir ayat Quran, daripada asar-asar para sahabat, tabi'in dan sebagainya. Maka banyaklah cerita pasal itu. Ada yang membincangkan tentang bagaimana cara Allah menghisab hamba-Nya, adakah serentak semua sekali lagi ataupun adakah seorang demi seorang sampai ke bila dan sebagainya. Cuma Allah sebut dalam Quran wallahu sari'ul hisab. Allah itu Tuhan yang amat cepat hisabnya. Sama ada seorang lah, sama ada ramai-ramai lah. Mana pun hisab Allah Subhanahu wa taala itu sangat cepat. Hisab Allah Subhanahu wa taala itu sangat cepat. Benda yang dihisabkan di padang mahsyar antaranya yang disebutkan dalam hadis Nabi dalam 4 perkara lah, macam yang Nabi sebut dalam hadis la tazulu qadamu 'abdin hatta yus'alu an arba'. Tidak akan bergerak kaki anak Adam daripada tempat berdirinya di padang mahsyar itu melainkan setelah disoal tentang 4 perkara. Yang pertamanya an umrihi fi ma afna, tentang umurnya, apa yang dihabiskan dengan umurnya. Yang keduanya fi ilmi fi ma ya'mal, tentang ilmunya, apa yang dia lakukan dengan ilmu tersebut. Yang ketiganya wa an malihi aina iktasabahu wa fima ablahu, tentang harta, bagaimana dia dapatkan harta tersebut dan bagaimana cara dia gunakan belanjakan harta tersebut. Dan yang keempatnya wa an jasadihi fima amila fihi, dan tentang jasadnya, tubuhnya, nikmat badan yang Tuhan bagi kepada dia, apa yang dia gunakan dengan nikmat badan tersebut. Ini 4 tajuk utama hisab daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi benda yang lain, tapi yang ini disebutkan dalam satu hadis. Dalam hadis ini ada cerita lagi lah tentang kezaliman dan sebagainya. Maka tu dia punya kes-kes dia dengan manusia lain dan sebagainya. Maka yang tu detail yang sangat panjang lah. Kita yang kecil ini tidak menampung perbincangan yang panjang. Cuma kita lalu sekali dulu dia. Dan dalam hisab ini juga lah diberikan suratan amalan kebaikan dan kejahatan bagi setiap manusia. Kita tersebut berterbangan daripada khazanah Allah Subhanahu wa taala, simpan catatan tulisan malaikat raqib dan atid yang mencatat amalan kita sepanjang hidup kita. Dan suratan amalan tersebut akan terbang mencari Tuhan di padang mahsyar. Dia tahu alamat dia tak mana lah, maksudnya dia tahu Tuhan dia tak mana. Maka orang yang bahagia akan menerima catatan amalannya dengan tangan kanan. Ya, sebuah amalan utiya kitabahu biyamini, mereka yang menerima kitabnya, catatan amalan itu biyamini dengan tangan kanannya.
Orang yang sambut kitab dengan tangan kanan pada waktu itu, fasawfa yuhasibu hisaban yasir. Maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan dia akan berpaling selesai daripada hisab dia, balik kepada keluarganya, balik kepada ahlinya masrura, dalam keadaan gembira. Wa amman utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Adapun orang yang menerima kitabnya di belakang badan, kitab itu dicampurkan, catatan amalan itu dicampurkan kena belakang badannya. Bukan dengan dah disambut sama ada dengan dicampurkan kepada belakang badannya, ataupun dalam beberapa ayat yang disebutkan diterima dengan tangan kiri. Diterima catatan amalannya sama ada dengan tangan kiri ataupun dicampurkan ke belakang badannya. Fasawfa yuhasabu hisaban fasawfa yad'u subura. Maka dia akan menjerit ataupun melaungkan kalimah-kalimah penyesalan. Wa yasla sa'ira, dan dia akan kembali kepada neraka sa'ir dan seterusnya. Maka itu merupakan antara peristiwa-peristiwa yang akan berlaku di padang mahsyar. Banyaklah, situlah yang berlaku syafa'atul uzma. Sebelum bermulanya hisab, manusia berdiri lama, itu disebutkan dalam satu hadis riwayat Muslim. Manusia berdiri terlalu lama dengan kepanasan matahari yang jarak sejengkai daripada kepala masing-masing berendam dalam peluk sendiri, sehingga kan pada waktu tersebut ada sebahagian orang yang berkata, kalaulah aku ni masukkan ke dalam neraka pun neraka lah, tak larat duduk lah, tak larat tunggu lah, tak ada jadi apa, hidup diri saja lah, duduk berenang dalam peluk saja lah. Maka ada wujud kalau kata-kata yang menyebutkan bahawasanya kalaulah aku diputuskan masuk ke dalam neraka pun aku sanggup dah. Berarti aku tak sanggup tunggu di padang mahsyar yang lama sangat. Lepas itu Allah campur ilham kepada setengah manusia, ataupun malaikat menyuarakan kepada setengah manusia. Bukankah kepada dulu di masa dunia kamu ada nabi-nabi yang diputuskan untuk memimpin kamu? Pergilah cari nabi-nabi itu supaya dia meminta kepada Allah, minta tawassul lah. Peristiwa tawassul direct yang berlaku di hari kiamat. Kita Nabi Adam seterusnya kepada Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa dan lain sampai dah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad yang kata ana lah, akulah yang berhak untuk meminta kepada Allah supaya memulakan hisab, memulakan peristiwa pembentalan amalan. Teruslah hadis itu, Nabi pun bersujud di pintu syurga. Satu riwayat kata di padang mahsyar juga meminta kepada Allah, sampai Allah suruh angkat kepada Rasul minta apa yang nak minta, Nabi minta supaya dimulakan hisab. Allah perkenankan kepada Nabi, lalu hisab pun bermula. Peristiwa ini disebut sebagai syafa'atul uzma, juga disebutkan sebagai maqam mahmud. Salah satu makna bagi maqam mahmud yang kita sebut dalam Quran, yang kita sebut dalam doa jawab azan, wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'adta. Dalam Quran ada istilah maqam mahmud, itu kedudukan yang terpuji. Jadi kita mohon setiap lepas daripada habis doa azan dan doa qamat, wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'adta, dan berikanlah, letakkanlah Nabi Muhammad itu kepada kedudukan terpuji, maqam mahmud yang telah engkau janjikan. Sebagian ulama mengatakan makna maqam mahmud ini ialah syafa'atul uzma, merujuk kepada peristiwa Nabi memohon meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dimulakan hisab. Ini antara peristiwa yang berlaku di padang mahsyar, iaitu peristiwa yang kita tulis sebagai hisab, pembentalan amalan. Banyaklah Allah cerita amalan dengan direct. Sebagian ulama kata dipampang, dibentangkan pada tiap-tiap orang apa yang dilakukan di dunia, macam kalau kita ni macam skrin ni lah dan sebagainya. Itu semua details. Dan ada yang sabit dengan hadis Nabi, ada yang sabit dengan Quran, ada yang sabit dengan tafsiran para ulama, para sahabat, para tabi'in dan seterusnya. Secara umum ni wajib kita percaya bahawasanya hisab itu berlaku. Dan nas tentang hisab itu ialah nas yang mutawatir. Banyak cerita, banyak kisahnya. Apa faedah hisab sedangkan Allah mengetahui segala-galanya? Tak perlu. Allah tahu segala-galanya. Allah mengetahui, Allah telah tentukan dah pun siapa ahli syurga dan neraka dan sebagainya.
Maka ulama sebut antaranya Imam Jalaluddin Ad-Dawani rahimahullah taala menyebutkan bahawasanya antara sebab hikmah hisab ini dijalankan oleh Allah untuk menzahirkan kemuliaan orang-orang yang bertakwa dan untuk menghinakan golongan yang derhaka kepadanya. Jadi orang yang bertakwa, orang yang taat kepada Allah akan diangkat dan dijulang pada ketika hisab lah. Ditunjukkan, dipaparkan seluruh keturunan manusia dan jin melihat bahawasanya dia orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang dimuliakan oleh Allah dengan masuk syurga. Macam itu juga dengan orang kafir dan sebagainya, maka dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan seluruh makhluk. Bahawasanya dia orang yang derhaka, dia makhluk yang derhaka kepada penciptanya, dia makhluk yang derhaka kepada Tuhannya, dan dia akan menjadi ahli neraka. Terhikmah kenapa hisab berlaku, kata sebagian ulama. Sedangkan Allah tak perlu pun kepada hisab itu. Memang Allah mengetahui segala-galanya, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu secara ringkasnya. Apa yang Allah kalau kita bahasa hisab ni, habis kat ni banyak peristiwa yang berlaku yang disebutkan dalam hadis, peristiwa-peristiwa yang spesifik berlaku kepada manusia-manusia yang tertentu dalam hisab dan sebagainya. Banyak. Yang itu kita tak masuk, yang itu kita tak sentuh sebab dia akan memanjangkan perbincangan. Kita nak ambil yang poin-poin di sini. Wal hasyri, dan hasyar. Hasyar ni mengumpulkan manusia ke padang untuk dihisab lah. Itu hasyar. Padang tempat kumpul tu nama mahsyar, tempat kumpul. Hasyar tu kumpul lah. Hasyar tu maksud kumpul. Mahsyar tu tempat kumpul, isi makan. Maka al-hasyru ialah peristiwa yang merujuk kepada selepas daripada bangkitnya manusia daripada kubur mereka. Allah bangun, Allah hidupkan semula mereka daripada alam kubur, dimasukkan kembali roh ke dalam jasad masing-masing, dan akan dihalau, kalau dengan bahasa hadis lah, akan dihalau, akan dihambat, akan dibawa, dipimpin kepada satu tempat perhimpunan, kita panggil mahsyar, tersebut padang mahsyar lah. Padang ni artinya satu tempat lapang yang berharap, mahsyar, tempat jumpa. Maka hasyar ini merujuk kepada peristiwa. Hasyar merujuk kepada peristiwa Allah mengumpulkan makhluk manusia dan sebagainya ini daripada sepatah-patah tempat untuk dibawa kepada satu tempat. Ada yang datang dengan kenderaan, ada yang datang berjalan kaki, ada yang datang dengan berterbangan, ada yang datang dengan merangkak, ada yang datang dengan menjalar, ada yang datang dengan mengisat dan sebagainya, seperti mana yang disebutkan dalam hadis-hadis yang banyak. Allah sebut dalam Quran, wattaqullaha allazi ilaihi tuhsyarun, dan takutlah kamu wahai manusia kepada Allah, yang pada Allah itulah kamu akan dikumpulkan nanti. Ini ada satu ayat Quran yang menceritakan tentang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim. Salah satu penghinaan yang Allah berikan kepada orang-orang kafir. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa. Kami himpunkan mereka, orang-orang kafir, orang-orang yang derhaka kepada Allah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, ala wujuhihim, di atas muka mereka. Maksudnya dia berdiri dengan muka, bukan berdiri dengan kaki, berdiri dengan muka. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat mereka nanti lepas pada mahsyar itu neraka. Ma'wahum jahannam. Sahabat tanya, sahabat tanya, ini yang membentuk, salah satu daripada dalil yang membentuk pagar yang kita katakan tadi, yang melengkung perbincangan ilmu sam'iyah. Salah seorang sahabat tanya daripada Sayyidina Anas bin Malik. Dan ada seorang sahabat tanya kepada Nabi Muhammad SAW, adakah mereka berdiri atas muka mereka ya Rasulullah? Adakah mereka berdiri di atas muka mereka ya Rasulullah? Soalan tersebut seolah-olahnya untuk menanyakan kepastian tentang kefahaman ayat. Betul ke dia berdiri di atas muka? Maksudnya muka mereka tu ganti kaki ya di dunia ni. Dia atas muka. Maka Nabi SAW menjawab dengan kaedah yang kita guna tadi. Nabi sebut alaihissallahu
Alaihissallahu Alaihissallahu alladhi Alaihissallahu alladhi qadirun ala an yamshi ala an yamshiyahu ala rijlaihi fid dunya qadiran ala an yumshiyahu ala wajhihi fil akhirah. Nabi sebut, bukankah Allah di dunia mampu menjadikan mereka berjalan menggunakan kaki di dunia dulu? Tidakkah Allah yang sama juga yang mampu untuk menjadikan mereka berjalan dengan muka mereka di akhirat? Ini yang kita katakan, selagi mana dia berada dalam kerangka harus pada akal, maka dia diterima. Maksudnya boleh Allah nak jadikan mereka berjalan dengan muka dan sebagainya, tak ada apa masalah pun, bukan terikat dengan undang-undang dunia pun. Berjalan dengan kaki ni pun merupakan perkara yang adat saja. Allah jadikan manusia, Allah jadikan makhluk, ada yang berjalan dengan 2 kaki, ada yang berjalan dengan 4 kaki, ada yang berjalan dengan banyak kaki, ada yang makhluk yang Allah jadikan berjalan tanpa kaki, ular dan sebagainya. Maka Nabi kata Allah yang samalah, Tuhan yang samalah, Tuhan yang mampu untuk menjalankan mereka, memperjalankan mereka di atas muka. Maksudnya perkara tersebut harus pada akal. Allah boleh buat selagi mana dia berada dalam ruang kekuasaan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Harus mungkin benda itu boleh berlaku dan dia disebut oleh Allah dalam Quran. Maka dia jadi jaizatun syar'an wa wajibatun, jaizatun aqlan wa wajibatun syar'an. Ini kaidah ini harus pada akal menerimanya. Dia bukan qalbul haqaiq, dia bukan perkara yang wajib jadi mustahil ataupun perkara yang mustahil jadi wajib dan sebagainya. Tak, dia harus pada akal. Dia masih lagi di bawah rintahan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula dia datang dalil sama ke atasnya. Maka soalan sahabat tadi ni untuk bertanyakan tentang kepastian kefahaman mengenai ayat itulah. Bila Allah sebut wa nahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim summan wa bukman wa umya, maka sahabat jadi muskil lah. Macam mana jalankan muka? Betul ke berjalan menggunakan muka? Maka dia bilang alaisa allazi amshahu ala rijlaihi fid dunya qadiran ala an yumshiyahu ala wajhihi fil akhirah. Bukankah Tuhan mampu memperjalankan dia di dunia dulu di atas 2 kaki? Tuhan yang sama itulah yang mampu menjalankan dia dengan mukanya di akhirat. Tak mustahil pada akal. Lagi pula datang penjelasan ataupun kenyataan disebut daripada syarak, maka wajib terima. Dan ini antara salah satu bentuk kehinaan yang Allah berikan kepada orang-orang kafir pada ketika itu. Habis wal iqabi was thawabi, dan siksaan, iqab siksaan, was thawab dan ganjaran nikmat lah, maksudnya anugerah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Iqab was thawab ini bermula daripada alam kubur, bermula daripada selepas kematiannya. Bukan kata di akhirat saja, di dalam alam kubur sendiri dah ada hadis-hadis dan juga ayat Quran yang menunjukkan bahawasanya mereka diazab dalam kubur. Mereka juga ada sebahagian daripada mereka yang menerima nikmat-nikmat dalam kubur. Sabit dengan hadis-hadis yang sahih dan banyak terdapat dalam Al-Quran cerita tentang azab dalam kubur dan juga nikmat-nikmat dalam kubur. Bermula dari situlah, bukan setakat di akhirat, bukan setakat di syurga dan neraka saja. Peristiwa ataupun kejadian-kejadian azab dan juga sawab ini, azab dan juga nikmat ini berlaku sejak daripada alam barzakh, alam kubur, membawalah sampai ke syurga, dan neraka. Antaranya yang dalam hadis yang Nabi memacakkan pelepah tamar di kubur dua orang Islam yang meninggal dan baca pertama, dan kita la'allallahu yukhaffifa azabuhum ma dama hadhihi
madama hadhihi radabah. Semoga Allah meringankan azab mereka berdua dalam kubur selama mana pelepah tamar itu masih lagi basah. Hadis itu menunjukkan maksudnya berlaku azab di dalam kubur. Itu juga dengan hadis-hadis yang lain menunjukkan bahawa berlaku kenikmatan dalam kubur, berlaku kerehatan dalam kubur. Dan banyaklah hadis-hadis yang lain daripada alam kubur membawa kepada akhirat. Sebab itu sebahagian ulama menyebutkan, sebahagian asar atau sebahagian pendapat kata hadis menyebutkan bahawa barzakh itu ialah salah satu tangga ke alam akhirat. Alam barzakh ialah salah satu tangga ke alam akhirat. Kalau senang di barzakh, senang di alam kubur, maka akan bertambah senanglah peristiwa yang dia akan lalui di alam akhirat. Kalau di alam kubur tu susah dah, kena siksa dan sebagainya, didetailkan, diperincikan persoalan dan sebagainya, maka bertambah susahlah hisabnya dan bertambah susahlah dia punya peristiwa yang dia akan hadapi di akhirat. Itu banyak kita bincang. Seterusnya wal nashri, dan nasyar. Nasyar ni ihya'ul mauta min quburihim lah, bangkit daripada kubur, lepas bangun daripada kubur, baru hasyar. Nasyar dengan nun, maksudnya Allah membangunkan semula, Allah menghidupkan semula orang-orang yang mati daripada kubur mereka. Allah memasukkan semula roh mereka ke dalam jasad masing-masing. Itu disebut sebagai nasyar dengan nun. Lepas daripada bangkit daripada kubur, baru hasyar dengan hak, barulah dihalau, dihambat, dipimpin, dibawa ke padang mahsyar. Jadi itu yang kita kata tadi ni, Imam Dardir rahimahullah ta'ala tidak meletakkan tajuk-tajuk Samaiyah ini mengikut kronologi yang disebut, sesuai dengan susunan yang ditentukan untuk menjaga tertib syair. Tertib syair. Jadi ada lebih dia lah. Tertib itu tidak diiktimamkan. Sepatutnya nasyar dulu dengan nun, baru hasyar. Baru hasyar. Sepatutnya nasyar dulu, baru hasyar, baru hisab, baru lebih hidup, baru tutan. Tapi dalam matan khaidah ni tidak mementingkan susunan kronologi itu. Disebutkan bunyi pun tak sebut semua tentang perkara-perkara yang berlaku di alam akhirat. Disebut bahagian yang penting-penting saja. Maka nasyar ini disebutkan contohnya dalam surah Al-Hajj. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Allah sebut bahawasanya hari kiamat itu atiyatun la raiba fiha, pasti datang, tidak ada keraguan tentangnya. Pada akhirat itu pasti akan berlaku, tidak ada keraguan tentangnya. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Allah yab'atsu man fil qubur, dan bahawasanya Allah Ta'ala itu yang membangkitkan mereka daripada kubur mereka. Ini yang disebutkan sebagai nasyar dengan nun. Kemudian was-sirat, dan sirat. Sirat ini terjemah dengan titian. Titian, iaitu titian yang Allah lentangkan di atas mulut api neraka, di atas tebing api neraka. Dia jisrun mamdudun ala matni jahannam bainal mawqif wal jannah. Satu titi, satu jambatan yang Allah bentangkan di atas permukaan neraka, di atas tebing neraka. Kedudukannya di antara mawqif, di antara padang mahsyar dengan syurga. Maka siapa-siapa yang berjaya melintasinya, syurga lah tempat. Siapa-siapa yang terjatuh, tergelincir dan dikait kakinya, maka masuklah di dalam neraka dan sebagainya. Banyaklah Allah sebut, Nabi SAW sebut dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, disebut wa yudrabus sirata baina zahrani jahannam, dan dibentangkan satu titi di atas tebing permukaan neraka. Fa akunu ana wa ummati awwalu man tujawwizuha. Maka aku, kata Nabi SAW, dan umatku ialah golongan yang pertama yang akan melintasinya. Lepas itu baru umat-umat yang lain. Baru umat-umat yang lain. Mula yang golongan yang mula melintasi titian sirat ini ialah umat Nabi Muhammad SAW bersama dengan Nabi Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yatakallamu yawma idzin illa rasul, kata Nabi. Pada peristiwa itu tidak ada siapa pun yang akan bercakap apa-apa melainkan para nabi-nabi dan para rasul-rasul. Apa yang dikatakan yaqulu yawma idzin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sallim sallim. Para rasul pada ketika itu sentiasa berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Hadis itu panjanglah, hadis riwayat Imam Muslim. Cerita Nabi cerita perkara-perkara yang akan berlaku setelah daripada awal sampai masuknya ahli syurga ke dalam syurga dan ahli neraka ke dalam neraka. Panjang, saya mau sana. Kita nak ambil poin kat sini je. Dia punya bentuk dia pun khilaf lah. Sebagian ulama kata berdasarkan kepada setengah hadis, bentuk dia menaik 500 tahun, mendatar 500 tahun dan menurun 500 tahun. Jadi macam tu. Sebagian ulama kata begitu. Berdasarkan pada setengah hadis. Bentuk arwah dan ruh Haji Soleh si marah kata jalan di itu lah. Titian syarat itu lurus, dia marah lah. Dia tidak setuju lah. Tak setuju sebab dia bukan lurus strik kan pula. Dia naik bentuk 500 tahun perjalanan menaik, 500 tahun perjalanan mendatar, dan 500 tahun perjalanan menurun. Dan setengah riwayat. Yang tu tak, bukan usul akidah. Usul akidah, benda yang wajib diimani ialah adanya peristiwa yang dinamakan sebagai sirat, melintasi siratul mustaqim, melintasi titian yang dibentangkan di atas api neraka. Itu yang wajib dimani. Fizikal dia lagu mana dalam setengah hadis, dalam setengah riwayat sebut kata dia lebih kecil daripada hujung mata pedang, lebih halus daripada rambut yang dibelah dan sebagainya itu bukanlah satu perkara yang merupakan usul akidah. Rinciannya yang wajib diimani ialah berlakunya peristiwa tersebut. Sebab dia betul dengan dua kaedah yang kita sebut tadi. Dia harus pada akal dan dia datang cerita tentangnya dengan masyarakat. Jadi kena beza yang mana yang boleh kufur kalau diingkarkan, yang mana yang tidak jadi kufur sekiranya tidak diterima dan sebagainya. Ini mesti ada dalam dua tempat. Dia harus pada akal dan dia datang secara jelas ataupun secara terus terang dalam nas Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mutawatir. Sama ada mutawatir dari sudut makna ataupun mutawatir dari sudut lafaznya. Seterusnya wal mizan. Mizan ini timbangan amalan lah. Peristiwa timbangan amalan. Dan ulama menyebutkan penimbang itu ialah penimbang yang hakiki. Memang ada penimbang sungguh. Kalau kita ni kati je yang ada dua belah. Dan ulama kata lagu itu pun khilaf lah. Khilaf. Cuma berdasarkan kepada riwayat-riwayat dalam hadis dan juga yang sabit dalam Quran juga, dia ada dua belah. Dia ada dua belah. Dan dia ada kalau kita ini screen untuk menyatakan timbangan mana lebih berat, walaupun lari sikit dan sebagainya untuk menzahirkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tu detail lagu tu tak apa. Nak beriman tak beriman tak ada masalah sangat. Dia bukan usul akidah. Usul akidahnya ialah wajib beriman tentang wujudnya peristiwa timbangan amalan. Dan peristiwa timbangan amalan ini berlaku sebelum daripada sirat. Lepas daripada timbang baru lalu titian sirat. Dia berlaku sebelum. Wal haudi, dan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haud, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sebut haudi masirat asyhri. Kolamku, telagaku, luasnya perjalanan sebulan. Wa zawayahu sawaun, tebing sebelah sana dan tebing sebelah sini ialah sama panjang. Sama. Ma'uhu abyadu min al-laban, air dalam telaga itu lebih putih daripada susu. Wa ri'uhu atyabu min al-misk, dan baunya itu lebih harum daripada kasturi. Harum daripada kasturi. Kita di dunia ni tak boleh minum minyak wangi. Air yang wangi kita tak boleh minum, dia dekat jantung. Kita minum air mawar dan sebagainya. Tapi di akhirat kelak ada. Benda harus pada akal. Kembali pada mana perkara yang harus pada akal dan datang cerita tentangnya dalam Quran dan hadis. Kalau dekat dua kaedah ni
dimasuk dalam perkara samayat yang wajib diimani. Jadi hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kena terima. Harus pada akal, bahkan wajib pada syarak. Sudah datang khabaran daripada khabar yang sadiq daripada Allah dan Rasul. Wa kizanuhu akthar min nujum sama. Gayung, cebok, cawan yang ada di sekeliling haud tersebut lebih banyak daripada bintang yang ada di langit. Faman syariba minhu fala yadhmahu ba'dahu abadan. Siapa yang minum daripada kolam ini, maka dia tidak akan dahaga buat selama-lamanya. Itu ahli syurga minum makan syurga, minum susu dalam syurga dan sebagainya, itu tak nak minum, dia minta lazuz, mengambil kesedapan dan mengambil kelezatan daripada nikmat, bukan minum kesedapan. Sebab dahaga, lapar, mengantuk dan sebagainya, itu merupakan satu, kalau kita kata satu azab lah. Lapar ni azab lah, dahaga pun azab lah, mengantuk dan sebagainya pun azab lah kalau jadi azab. Jadi benda tu dilakukan dalam syurga talazuz, iaitu sekadar semata-mata mengambil kesedapan saja, semata-mata menikmati saja, bukan makan sebab lapar, bukan minum sebab dahaga, makan sebab teringin nak makan buah, teringin nak makan buah, nak mengecap nikmat-nikmat makanan tu yang ada dalam syurga. Minum pun bukan sebab dahaga, minum sebab nak mengambil nikmat dan bersenang lenang dalam syurga. Sebab tak ada lapang, tak ada apa dah. Lapang pun tak ada dalam syurga, dahaga pun tak ada dalam syurga. Dan setiap yang dimakan dan yang diminum itu, dia tidak akan keluar dalam bentuk najis macam di dunia. Dia akan, satu riwayat menyebutkan Allah akan, badan kita akan mengeluarkan peluh yang berbau-wangi selepas pada makanan. Itu sistem penghadaman dalam syurga. Sistem badan kita, sistem penghadaman dalam badan ahli syurga. Dia tak ada azab-azab, dia tak ada rasa lapar, dahaga dan sebagainya. Tak ada lah, sedih pun tak ada. Haud. Jadi siapa yang minum daripada kalam Nabi SAW tak ada dahaga lah, tak ada dahaga selama-lamanya. Wan nirani wal jinan, dan neraka dan syurga ni maklumlah. Ini juga mutawatir daripada Nabi SAW, kisah-kisah tentang neraka dan syurga. Begitu juga banyak nas daripada Al-Quran sendiri yang menceritakan tentang syurga dan neraka. Maka dia wajib diimani. Khilaf ulama pada sama ada dia ada di dunia, dia ada dah ni atau tidak. Pendapat yang paling kuat mengatakan telah ada sekarang. Syurga dah ada ni, neraka pun dah ada dah. Khilaf sebagian ulama kata nanti lepas pada waktu kiamat nanti baru diwujudkan. Adapun syurga yang Nabi Adam duduk keluar dan sebagainya, dan syurga yang lagi tengok dalam peristiwa Isra Mi'raj dan sebagainya, itu ada tafsiran lain, ada takwilan lain. Syurga yang dijadikan untuk ditunjukkan kepada Nabi SAW dan sebagainya. Itu sebagian ulama lah, sebagian ulama kata memang ada lah, dan syurga yang sebenar itulah yang Nabi maksud ketika peristiwa Isra Mi'raj dan sebagainya. Itu panjang, jangan banyak. Dan tetapi pasal ini benda-benda yang wajib diimani. Wal jinni wal amlaki, dan jin. Ini tu lah, ni yang masuk juga dalam perkara yang samayat. Benda yang kita tak nampak dengan pandangan mata kasar, melainkan sekiranya dibuka hijab, kita tengok dunia lain. Kita tengok jin, dia masuk ke alam kita, baru dia nampak. Kalau dia kekal dengan alam dia, kita tak nampak dia, macam yang Allah sebutkan dalam Quran. Mereka melihat kamu sedangkan kamu tidak melihat mereka. Maka wajib beriman dengan kewujudan jin. Allah sebut dalam Quran itu, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak menjadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku, untuk beribadah kepada-Ku. Maksudnya jin itu merupakan makhluk Allah yang wujud. Macam kita ya, beranak pinak dan sebagainya macam kita. Panjang saja. Wan ablaki, dan para malaikat itu sama. Ada malaikat yang wajib kita imani secara tafsil, mengetahui nama-nama mereka iaitu 10. Ada yang wajib kita imani sebagai rukun iman, percaya kepada malaikat secara umum, iaitu Allah mempunyai makhluk yang namanya malaikat yang tidak pernah derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'suna ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini disebut Quran. Tidak menderhaka mereka atas segala perintah Allah,
dan mereka melakukan atas segala yang Allah suruh buat. Malaikat banyaklah, banyak jenis, banyak kategori dan banyak jenis, banyak dia punya watak-watak. Yang wajib kita imani secara tafsiri, kita wajib ketahui namanya ialah 10: Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Munkar, Nakir, Raqib, Malik, Nuzul. Itu yang wajib kita ketahui nama-namanya. Tsummal anbiya, dan para nabi-nabi. Sama wajib beriman ini merujuk kepada rukun iman, yaitu beriman kepada para nabi dan para rasul. Kepada para nabi dan para rasul. Banyak mana atas qaul yang muktamad tidak diketahui. Atas qaul qil kata sebagian ulama berdasarkan kepada satu hadis Nabi SAW. Tapi hadis itu ahad lah, hadis itu tak kuat sanadnya. Bilangan Nabi ialah 124,000 orang. Dalam kitab Jawi disebut segeti 2 laksa 4,000. Segeti 2 laksa 4,000. Segeti itu 100,000. Itu bahasa lama, angka lama. Segeti 100,000. 2 laksa, 1 laksa 10,000, 2 laksa 20,000. Ini kita makan laksa tu kecil, kita makan ribu-ribu. Semangkuk laksa banyak ribu. Itu angka lama. Segeti 100,000. 2 laksa 20,000, 4,000. Total semua 124,000. Itu berdasarkan pada satu hadis, kalau tak silap, pertanyaan Sayyidina Abu Dzar kepada Nabi SAW. Tapi kalau yang muktamad mengatakan kita tidak meletakkan jumlah yang tertentu, sebab ada kemungkinan bahawa jumlah itu lebih daripada itu. Kemungkinan Allah sebut dalam Quran, ada sebahagian daripada kisah para nabi-nabi ini kami ceritakan kepada engkau, wa minhum man lam naqsus alaik, dan sebahagian daripada mereka tidak kami kisahkan ke atas engkau, tidak kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad. Jadi ulama kata demi mengelakkan daripada memberikan pangkat kenabian kepada orang yang bukan nabi, ataupun menafikan pangkat kenabian daripada mereka yang sememangnya nabi, maka kita tawakuf dalam bab bilangan yang tepat. Walaupun ada hadis yang menunjukkan tentang bilangan, tapi hadis tersebut sanadnya tidak kuat. Faktor yang utama lebih selamatnya ialah tawakuf pada bilangan. Cuma ada wajib beriman kita ada para nabi-nabi, dan ada di kalangan para nabi-nabi itu yang Allah ganti sebagai rasul. Sama kan bilangan rasul, sama ada khilaf dalam riwayat hadis, ada khilaf. Ada 313, ada 314, ada 315, ada 317, ada yang 319 bilangan rasul. Qaul yang masyhurnya 313, qaul yang utama mengatakan sama juga dengan Nabi, kita tidak menentukan bilangan yang tertentu, bilangan para rasul, supaya selamat daripada memberikan pangkat kerasulan kepada mereka yang bukan rasul, ataupun menafikan pangkat kerasulan kepada mereka yang sememangnya rasul. Jadi yang selamat kita tawakuf surah pada Allah lah. Hakikat yang sebenar berapa banyak rasul yang telah Allah utuskan di atas muka bumi ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Cuma yang wajib beriman secara tafsir nama-nama mereka 25 orang seperti mana yang disebutkan Tuhan. Wal huri, dan wanita syurga. Hur dengan makna nisa'ul jannah. Hur dengan makna nisa'ul jannah tersebut sebagai bidadari lah, wanita-wanita yang Allah jadikan sebagai penghuni syurga. Wal wildani, dan kanak-kanak syurga. Kanak-kanak syurga ni pelayan ahli syurga. Khadimah ahli jannah. Khadimah ahli jannah. Kata sebagian ulama berdasarkan kepada sesetengah hadis, wildan itu ialah anak-anak kaum musyrikin yang mati semasa kecil sebelum balik. Maka mereka akan dijadikan wildan, dijadikan sebagai pelayan dalam syurga. Orang yang kalau kita ni pembantu rumah lah, kalau kita ni mereka ada dalam syurga, maksudnya pembantu dalam syurga lah, yang menguruskan kita nak makan apa, ambil rumah kita, barang dan sebagainya bagi ahli syurga. Sebagai ulama kata mereka macam hur juga, macam hurul ain juga. Mereka dijadikan makhluk yang Allah jadikan memang ada dalam syurga, memang ada dalam syurga, bukan berasal daripada
manusia ataupun makhluk yang pernah hidup di dunia. Sebahagian ulama mengatakan berdasarkan kepada sistem hadis, mereka adalah anak-anak orang kafir yang mati kecil. Itu tak ada masalah. Nak beriman lagu mana tak ada masalah. Benda tu harus berlaku. Boleh jadi kedua-dua betul. Boleh jadi ada sebahagian wildan itu Allah memang jadikan khusus dalam syurga, memang tak pernah hidup di dunia ni, memang tak bukan berasal daripada dunia kita ni. Boleh jadi sebahagiannya memang Allah ambil daripada anak-anak orang kafir yang mati kecil lalu dijadikan sebagai wildan. Kita harus benarkan Allah. Cuma wajib kita beriman wujudnya wildan dalam syurga. Kita baca dalam surah Waqi'ah. Ya. Wildan mukhalladun yatufu alaihim wildan mukhalladun. Wildan itulah yang akan serve, yang akan melayan ahli-ahli syurga. Wildan itu kalau kita kanak-kanak lah, anak-anak syurga. Thummal awliya, kemudian para wali. Wajib berimanlah bahawasanya ada wali-wali kekasih-kekasih Allah yang bukan Nabi lah, pangkat yang lebih rendah daripada Nabi. Pangkat yang lebih rendah daripada Nabi. Wujud di kalangan manusia, di kalangan makhluk Allah yang dekat dan hampirnya kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan Nabi, bukan Rasul, bukan menerima wahyu, tapi mereka merupakan kekasih-kekasih Allah yang ada pada sepanjang zaman. Hatta pada zaman Nabi pun ada wali-wali. Beza antara Nabi dengan wali, kedudukan wali itu boleh diusahai, sedangkan kedudukan Nabi itu bukan, tidak ada cara untuk mendapat kedudukan Nabi melainkan dia anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Beza itu ya. Beza wali boleh diusahakan, kita boleh puasa nak jadi wali, jaga syariatnya, jaga tariqahnya, jaga hakikatnya dan sebagainya, lengkap elok, insya-Allah wali. Adapun Nabi tak, dia bukan pangkat yang kita dapat usaha, sebaliknya dia kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa bi kulli ma jaa 'anil basyiri, wajib juga percaya dengan setiap apa yang datang daripada Rasulullah. Setiap yang datang daripada Bashir. Bashir ini salah satu nama gelaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawa berita gembira. Apa saja yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dia merangkumkan semua yang atas tadi lah. Benda yang Nabi cerita, benda yang Nabi bawa mai, benda yang Nabi sampaikan daripada hal-hal keagamaan, benda yang Nabi khabarkan tentang benda-benda yang akan berlaku, benda yang telah berlaku, perkara yang bakal ditempuhi, perkara yang telah pun selesai terjadi dan sebagainya, hakikat-hakikat sesuatu dan sebagainya, wajib terima. Contohnya dalam satu hadis, sahabat sebut, kami pada satu hari panah duduk bersama dengan Nabi SAW, tiba-tiba dengar bunyi satu dentuman. Kemudian Nabi tanya, benda tahu tak? Benda apa yang berdentum? Sahabat kita tak tahu lah, wallahu wa rasuluhu a'lam. Nabi kata itulah bunyi batu yang jatuh dalam api neraka. Bunyi batu yang jatuh ke dalam api neraka. Selama tempoh masa yang panjang, 500 tahun ke ataupun 1000 tahun ke, baru sampai ke dasar. Maka sampai ke dasar tu dah bunyi berdentum. Wajib terima. Nabi juga sebut dalam satu hadis, contohnya hawa panas, cuaca membahang itu ialah hembusan neraka. Hawa yang kita rasa panas ni, hari yang panas membahang dan sebagainya itu, Nabi sebut itu ialah hembusan neraka. Hawa panas yang terbit dari neraka. Kena terima, wajib terima. Dia harus padamkan dan dia datang pada nas. Adapun penjelasan saintifik dan sebagainya itu tak lebih ya. Itu pun duduk dalam perkara yang harus padamkan. Dan Nabi sebut bahawasanya kilat itu ialah libasan cemeti para malaikat. Buruk itu ialah jerkahan para malaikat. Terima. Dia harus padamkan. Dan dia merupakan nas yang datang daripada Nabi. Terima. Adapun cerita saintifik dia dan sebagainya, terima juga.
masih lagi berada dalam kerangka harus pada akad. Cuma bezakan yang mana akidah, yang mana sabab adat ini. Wa kullu ma jaa 'anil bashiri wajib terima. Jadi wa yalzamul imanu bi kulli i'tafatan. Wa yalzamul imanu bi kulli ma jaa 'anil bashiri. I'taf pada bait pertama yang kita bincang pada malam ini. Yang bait pertama, bait yang ke-54 tu wa yalzamul imanu bil hisabi. Maksud ambil hisab adalah wa yalzamul imanu bi kulli ma jaa 'anil bashiri. Wajib beriman, wajib membenarkan apa sahaja yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasbuqu ma ataakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa saja yang Nabi bawa mai, apa-apa saja yang Nabi ceritakan fakhuzuhu, wa ma nahakum anhu wa ma nahakum anhu. Apa-apa yang Nabi larang kamu daripadanya fantahu, maka berhenti apa itu. Jangan langgar. Apa dia mar bayan dia? Bayan majah min kulli hukmin sara kadharuri, daripada setiap hukum, setiap urusan agama, setiap khabaran yang diceritakan, setiap yang berkaitan dengan urusan agama, baik daripada akidahnya, baik daripada syariatnya, baik daripada khabaran-khabaran lainnya, semua itu terima sara kadharuri, telah jadilah ia kullu hukmin tu, setiap hukum, setiap khabaran yang dibawa tu sara, telah jadilah ia kadharuri, seperti mana perkara daruri. Berarti kalau kita nafi menjadi kufur, benda yang diketahui secara umum, benda yang diketahui secara umum. Macam ni semualah, hisab, hasyar, bangkit daripada kubur, titian sirat, neraka, syurga dan sebagainya, dia jadi seperti mana daruri. Dia berasal daripada dalil. Benda daruri tak berhajat pada dalil. Tapi akidah kita ini, khususnya dalam bab samayat dan amnya dalam bab-bab yang lain, dia terbina daripada dalil. Cumanya maklumat tentang ni, hukum-hukum yang berkaitan tentang yang kita sebutkan ini, dia telah masyhur, semasyhur-masyhurnya. Semua orang tahu benda ni. Hatta orang yang bukan Islam pun tahu kita punya pegangan lagu ni. Maka dia jadi sara kadharuri. Dia dah jadi seumpama daruri dah. Dia dah jadi macam mana hukum sembahyang 5 waktu dah. Jadi tak menafikan bahawasanya dia berhajat kepada dalil. Cuma dia sangat maklum di sisi orang yang beriman, orang Islam, tentang maklumat-maklumat berkaitan dengan, maka dia sara kadharuri. Kemudian katanya rahimahullahu taala, wa yantawi fil kalimatil islami ma qad madha min sa'iril ahkam. Wa yantawi, dan terlipat, kalau terjemah harfiahlah, intiwa, terlipat, tersuratlah kalau kita ni, tersurat, terkandung di dalam kalimah Islam itu. Kalimah Islam itu kalimah syahadah, iaitu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam kalimah itu ma qad madha min sa'iril ahkami, perkara yang telah berlalu, maksudnya perbahasan, perbincangan yang telah disebutkan sampai ke matan yang ke-58 ni, benda yang disebutkan dalam kitab ni min sa'iril ahkami, daripada segala hukum. Maka dalam kalimah syahadah itu dah terkandung perbincangan ini. Makna setiap akidah yang kita telah bincangkan, daripada bab ketuhanannya, sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil atas Allah, dan sifat yang harus bagi Allah. Begitu juga dengan sifat yang wajib bagi Rasul, sifat yang harus bagi Rasul, dan sifat yang mustahil atas Rasul. Begitu juga dengan perkara samayat ni, semua itu tersirat dalam makna, dalam pengakuan tiada Tuhan melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Artinya macam yang kita sebutkan dalam perbincangan amanah bagi sifat Rasul tu, bila mana semua perkara ini didatangkan ataupun dibawa oleh Nabi SAW, antara benda yang Nabi bawa juga ialah keesaan Allah Subhanahu Wa Taala pun datang daripada Nabi. Dengan kita membenarkan Nabi, dengan kita mempercayai bahawasanya Nabi itu ialah utusan daripada Allah, berdalilkan kepada mukjizat-mukjizat yang mutawatir berlaku pada kita, yang sampai khabarannya kepada kita, maka kita percaya bahawasanya khabar Nabi itu ialah khabar yang sadiq. Maka bila kita percaya bahawasanya Muhammadur Rasulullah, kita percaya juga bahawasanya apa yang disampaikan oleh Nabi itu benar belaka. Maka la ilaha illallah itu sebahagian daripada apa yang disampaikan oleh Nabi. Sebab itu dalam sebahagian kitab, contohnya kitab Tauhid, Jawi Faridatul Faraid contohnya, menyebutkan bahawasanya la ilaha illallah itu setitis daripada lautan Muhammad Rasulullah. Dia kena faham dahulu.
Faham macam yang kita sebut di sana. Segala maklumat, segala akidah, segala kepercayaan yang datang, yang kita terima ini datangnya daripada Nabi SAW. Termasuk juga dengan akidah tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang buat cerita tu? Siapa yang mempunyai akidah kita? Nabi ya. Maksudnya maklumat tentang Allah juga kita dapat menerusi Nabi SAW. Berarti itu yang dikatakan bahawasanya la ilaha illallah itu setitis daripada lautan Muhammad Rasulullah. Bukan kita kata Muhammad itu, Nabi Muhammad itu lebih besar daripada Allah. Itu luar konteks. Sebagian orang tak faham dah. Jadi kritik. Jadi kita ni benar ni mengagungkan Nabi, mengagungkan Nabi Muhammad sampai melebihi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita Allah itu setitis daripada lautan Muhammad. Kita tak faham konteksnya macam ni. Konteksnya macam yang telah kita sebutkan. Segala maklumat yang kita dapat, segala akidah yang kita pegang, segala hukum yang kita amalkan dan sebagainya datang daripada Nabi SAW. Termasuk keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu terbina atas kita percaya bahawasanya Nabi itu utusan Allah. Kita percaya bahawasanya Muhammad Rasulullah. Dia terbina daripada asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Daripada situ jugalah bila kita percaya Nabi itu utusan Allah, kita juga percaya bahawasanya la ilaha illallah. Maka pengesaan ataupun ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu datangnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah maksud kalam ulama la ilaha illallah itu setitis daripada lautan Muhammad Rasulullah. Ini konteks yang betul. Nak baca kitab, nak baca kalam-kalam lagu tu kena faham dengan cara yang betul. Kalau tidak kita ada kritik, kita ada rak ataupun kita ada bangkang ulama. Walhal yang muradnya kehendak ataupun kefahaman yang disampaikan tu lain, yang kita faham tu lain. Faham tu lain. Maka akidah yang kita sebut secara umum ni akidah 50 lah. Berada pada makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terkandung dan tersirat. Tak ada lah, jangan dibelah dengan la tu wujud, lam tu wujud, alif tu qidam, alif pula tu baqa, lam pula tu lam alif lam lam ha semua tu. Bukanlah itu, dia intiwa dalam mata yang tersebut. Ataupun kita sebut sebagai tersurat. Dalam sebahagian kita sebut indimam ataupun madmun. Dia terkandung di dalam. Dia terkandung makna, kandungan makna yang kita sebut dalam bahasa kita yang tersirat. Yang tersirat maksudnya bila kita sebut, kita percaya, kita mengakui, kita berpegang bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad itu utusan Allah. Hak kita kebincang dah sebelum ni wajiblah kita ikut. Sifat yang wajib bagi Allah kita ikutkan dia sifat yang wajib. Sifat yang mustahil bagi Allah kita ikutkan dia tidak ada pada Allah. Sifat yang harus pada Allah kita wajib yang bahawasanya dia sifat yang harus bagi Allah. Begitu juga dengan Rasul. Sifat yang wajib bagi Rasul kita yang kita wajib bagi kita yang bahawasanya dia sifat yang wajib bagi Rasul. Sifat yang mustahil bagi Rasul wajib juga kita yang bahawasanya dia tidak ada pada Rasul. Dan istihalatul mustahilat. Macam itu juga dengan sifat yang harus bagi Rasul, kita wajib yang bahawasanya dia harus bagi Rasul. Ini yang kalau kita mengaji kita Arab, wujubul wajibat wajibun, istihalatul mustahilat wajibatun, jawazul jaizat wajibun. Ini ke perbahasannya lebih tinggi. Dia akan jadi bertingkatlah perbahasan. Kita kena settle yang fardu ain dulu. Lepas tu barulah kita boleh tingkat sekangkah dengan perbahasan yang lebih tinggi. Jadi kena mengaji ikut tangga dia lah. Tak boleh nak hukum semua. Kita jadi pening tak tenang dia mana. Serap dulu yang fardu. Habis. Kemudian kata fa'akfiran min zikriha bil adabi tarqa bihadha dzikri a'la rutabi. Dalam matan yang ke-59. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'la. Selesai daripada perbincangan sam'iyat sikit dah. Kita pun tak ambil masa banyak dalam sam'iyat ni. Sebab kalau nak membicarakan antara kitab yang sesuai untuk rujukan dalam bab sam'iyat ni, contohnya seperti mana Qutul Qulub bagi Imam Amin Qurdi. Dia ada bab belakang tu, bab sam'iyat. Itu antara yang sedap membincangkan tentang ahwal akhirah ni, cerita pasal barzakh, cerita sebagainya.
Begitu juga dalam kitab-kitab hadis lah, banyak ditemukan dalam kitab-kitab hadis. Maka rujukan boleh dapatkan di sana lah. Macam itu juga dengan kitab Tazkirah bagi Imam Qurtubi, juga bagus untuk dijadikan rujukan dalam tafsir ayat. Dia lebih besar perbincangan, dia jangan lari daripada kita punya asal. Yang wajib diiktikadkan ialah perkara-perkara yang khusus tertentu, detail ataupun perincian perkara-perkara tersebut dia tidak wajib diiktikadkan, harus diterima, boleh kita terima, kita tak terima. Kalau kita faham lah dulu, tak timbul kemusykilan dan juga kacau bilau dalam masyarakat. Macam mana lagu ni hadis ni tak sahih dan sebagainya, tak kembali itu. Selagi mana dia harus pada akal, selagi mana dia ada tunjukkan daripada syarak ke atas perkara tersebut, terima. Betul tak betul, nak tengok jadi tak jadi kita tak mati ketika di akhirat nanti, insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdhalas salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala ma'lumatika كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. صلى الله عليه وسلم.